Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Mahyadahu fala yadallu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil almi innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakata ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semua di sana? Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu pada Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat Allah beri ini pasti ada hikmahnya. Insya-Allah, percayalah dan doalah banyak-banyak. Ayolah kita pada pagi ini kita berzikir sikit supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak virus COVID-19 ni. Insya-Allah, tabarakallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak sampaikan satu tajuk yang menarik pada musim sekarang ni, musim ini, iaitu modul ke-10. Modul ni terdiri, saya kenalkan diri sikit. Modul ni terdiri daripada modul keluarga Sakinah, iaitu Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Saya sebagai pegawai penggerak Sakinah di daerah Keluang, InsyaAllah saya akan sambung serba sedikit dan kami akan buat berseri. Saya akan sampaikan modul 10, iaitu tajuknya Husnul Khatimah. Sangat penting bagi kita semua, seluruh sekalian alam manusia, umat manusia. Baik, mukadimahnya, setiap manusia, tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu taala, setiap manusia pasti akan menempuh kematian pada bila-bila masa saja. Kematian akan menjelma, sama ada melalui penyakit, kemalangan, bencana dan sebagainya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berubah dan berganjak biarpun sedetik apabila tiba masanya nanti, kena hadam benda ni. Ini mukadimah saya sampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Ni ada firman Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 185, nanti baca. Artinya tiap-tiap yang bernyawa, tuan-tuan, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketiga itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka akan dimasukkan ke syurga. Maka sesungguhnya ia telah berjaya, dan ingatlah bahawa kehidupan itu di dunia
ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang terperdaya. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu Wa Taala telah merumuskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Saya sangat kagum dengan ayat tersebut tadi. Ada juga beberapa ayat di dalam surah An-Nisa ayat 78. Ada banyak. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah, saya menyuruh diri saya menyuruh dari segi sahabat-sahabat saya dan juga jiran-jiran saya, tangga, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya menyuruh bahawanya mengajilah, bacalah Al-Quran, supaya Allah dah menjelaskan satu persatu apa itu kehidupan seorang manusia, ya. Baik, jom kita ke tajuk hari ini, iaitu tajuk yang sangat istimewa saya bagi hari ini, iaitu mayat yang istimewa. Mayat yang istimewa. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap nikmat Islam Allah anugerahkan pada kita. Alhamdulillah, semalam saya mengislamkan seorang hamba Allah, iaitu Kristian. Saya cuma terangkan pada beliau tentang solat dan tentang tentang isi kandungan dalam Al-Quran Al-Karim. Saya terangkan pada dia dua benda saja. Dia berminat dengan Islam. Supaya saya terpetik satu ayat daripada Al-Quran Al-Karim sendiri, iaitu surah Al-Imran. Masya Allah, tabarakallah. Dalam surah Al-Imran ni menyatakan menyatakan bahawanya Nabi Isa alaihi salam anak pada siapa? Semua saya terangkan pada beliau kata dia berminat dengan Islam dan mengucap kalimah syahadah semalam. Alhamdulillah, inilah dikatakan nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyuruh orang bersyahadah dan menyuruh orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali pada topik. Orang yang soleh diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti kes yang pernah berlaku di kalangan kita. Kejadian berlaku pada inilah di Malaysia, pihak berkuasa ingin mengalihkan kubur milik seseorang ni. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalikan balik. Apabila mengalihkan kubur tersebut berlaku, pihak kuasa mendapati satu jenazah yang diorang kali, yang otaknya masih ada. Padahal jenazah tersebut sudah berusia puluhan tahun, berpuluhan tahun. Otak tersebut diambil seorang petugas di sana dan meletakkan di atas daun. Daripada warna putih, otak tersebut bertukar menjadi kemerah-merahan. Apabila selidik pemilik otak tersebut, rupanya beliau merupakan seorang guru Quran. Otak merupakan bahagian yang paling cepat akan hancur. Tetapi pada masa itu jasad sebalik terjadi pada jasad tu, itulah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala beri pada orang-orang alim, orang-orang ahli ulama. Allah ini kelebihan orang yang membaca Al-Quran Al-Karim tersebut. Sama juga ada satu kisah sama juga berlaku pada kubur Uhud. Mana-mana orang yang meninggal dunia disebabkan syahid di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ia hendak kebumikan di tempat dia meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketiga telah berlaku kejadian banjir besar menyebabkan jenazah para syuhada telah timbul. Saya ingat lagi cerita tu, para syuhada dia telah timbul sehingga nampakkan kaki dan jasad mereka. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ni sangat menarik. Pada ulama masa tu berkumpulkan jenazah tersebut, disebut dalam satu tempat. Dikali pada masa
digali semula pada satu tempat dan kebumikan di tempat lain. Maksudnya dia yang tadi timbul tadi digalikan balik dan dikebumikan balik pada kuburan sekarang ini lah, yang sekarang ni. Ketika proses pemindahan terlakukan tanpa sengaja, cangkul yang telah terkena pada betis salah satu sahabat Nabi SAW yang menyebabkan terpercik darah daripadanya. Situasi begini adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Imran, surah Al-Imran ayat 169. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Bahkan mereka hidup secara mewah. Secara istimewa. Boleh kata gitu. Secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Nampak tak? Allah janji itu. Sama juga kejadian pernah berlaku di Malaysia. Suatu ketika dulu, kisah seorang, tak silap, di orang India. Tuan-tuan puan-puan rahmatullah subhanahu taala, kisah seorang India asalnya dia agama Hindu yang telah memeluk Islam. Keluarga beliau mengetahui bahawa beliau dah memeluk Islam. Beliau telah ditikam sehingga menyebabkan beliau terbunuh. Mereka bunuh. Walaupun itu adalah salah seorang ahli keluarga. Keluarganya telah menanam jasad beliau di kawasan kuburan Hindu. Apabila diketahui oleh majlis agama yang daerah, mereka telah memerintah kerajaan negeri untuk mengeluarkan kembali jasadnya. Kemudian jasad beliau dibawa ke masjid yang terdekat sana. Semasa proses untuk mengeluarkan jenazah beliau, kembali daripada tanah yang Hindu itulah tadi, didapati jasad beliau masih panas. Ketika dimandikan, darah masih mengalir. Pada masa tu saya ada kat situ. Yang berlaku di Pahang. Tak silap di Pahang. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun beliau baru je meluk Islam, tak sampai sehari, baru je meluk Islam, masih belum mengerjakan solat, puasa. Macam mana kita yang dah lama Islam, macam mana kita melakukan semua kewajipan tu, beliau tidak melaksanakan. Malah beliau telah meninggal dunia akibat serangan daripada keluarga dia sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan di kalangan orang yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau baru je meluk Islam. Nampak tak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah janji. Kes ni agak baru. Dan juga kita boleh tengok di YouTube. Semalam saya layari satu YouTube. Dan juga saya dapat seorang hafiz, seorang hafiz yang hafal Al-Quran, khusus. Dengan diberi bantuan oksigen, mata tertutup rapat, dalam keadaan koma, masih mampu menutup baca ayat-ayat Quran yang dihafal. Beliau telah hafal ayat-ayat Quran, beberapa ayat Quran. Dan juga masa tu dia dalam koma. Saya nampak dalam YouTube tu. Wallahualam, saya tak kenal siapanya, tapi saya nampak dalam YouTube tu, mereka viralkan dalam YouTube. Jadi benda tu kita ambil satu contoh, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri pun dapat mati dalam keadaan sebegitu, dalam husnul khatimah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Ibnu Sa'ad menuturkan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan, aku termasuk salah seorang yang ikut menggali lubang kubur Sa'ad ibnu Mu'az di Al-Baqi. Setiap kali kami mencangkul tanah pada kubur itu, tercium kami bau wangi minyak kasturi hingga
kami telah selesaikan kalinya. Maksudnya maksudnya aku termasuk salah seorang yang mengikut kubur Sa'ad ibnu Mu'az. Mereka terwangi, itu wangian kasturi. Sa'ad ibnu Mu'az seorang sahabat yang berkulit hitam. Ketika beliau gugur syahid, bergegar arasy dan menangis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikagumi bukan sahaja di dunia, bahkan di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak pernah aku dapati adanya manusia yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sekiranya ada yang terlepas daripada himpitan kubur, orang pertama ialah Sa'ad ibnu Mu'az, dan yang kedua adalah Aisyah, isteri kepada Abu Talib. Iaitu di dalam kitab menceritakan tentang kubur seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit hitam, Sa'ad ibnu Mu'az. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang di dalam kubur. Dan satu lagi cerita daripada riwayat Ibnu Abi Daud, artinya daripada Al-Mughirah Ibnu Habib diturunkan bahawa ada seorang yang bermimpi. Dalam mimpinya itu ia bertanya, bau minyak kasturi, apa yang terdapat dalam kuburmu ini? Dia jawab, itulah bau wangi membaca Al-Quran dan rasa haus puasa. Riwayat Ibnu Abi Daud. Masya Allah, Allahu Akbar. Membudayakan Al-Quran, tuan-tuan puan-puan Subhanahu wa ta'ala. Dari awal saya kata tadi, membudayakan Al-Quran adalah dia akan membantu kita pada hari kiamat, di alam barzakh. Perkara ini seharusnya menjadi amalan kita. Kita sebagai hamba Allah, kita memerhatikan masyarakat kita, orang kita terutama orang Melayu sangat susah mengamalkan perkara ini, dan sangat berbeza dengan orang Arab. Semakin tua mereka hidup, semakin kerap mereka membaca Al-Quran Al-Karim. Minta maaf cakap, orang kita, iaitu terutama orang Melayu di dalam Malaysia, Al-Quran tersusun indah. Masya Allah, Al-Quran tu tersusun indah tersendiri di atas rak masjid, di almari rumah. Masya Allah. Jika kita perhatikan lagi, sehingga berada di dalam bas pun ada orang Arab membaca Al-Quran. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang Arab membaca Quran sehingga bukan menjadi satu pelik. Apabila polis trafik membaca Al-Quran, tangan kanan memegang Al-Quran dan tangan kiri beri arahan supaya kereta itu bergerak. Tuan-tuan puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, budaya membaca Al-Quran itu menjadi satu kebiasaan bagi mereka. Satu benda yang kebiasaan. Jikalau mereka tidak membaca Al-Quran, tak sah hidup dia, tak sah satu hari dia berhidup, macam sesuatu yang tidak kena. Saya sendiri pun pernah melihat di kota Madinah. Saya agak pelik. Kenapa kita yang di Malaysia ni kadang-kadang kita kata adab Al-Quran, adab memegang Al-Quran, kena ambil wudu sebagainya. Tapi mereka keadaan setiap kali dalam berwudu supaya mereka mendapati dekatkan diri dengan Al-Quran dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhir ini masyarakat kita semakin membudayakan Al-Quran. Oleh kerana ada asbabnya penyakit, wabak sebagainya, masyarakat kita semakin membudayakan Al-Quran, terutama terhadap anak-anak. Dia duduk rumah PKP macam ini. Mereka mengamalkan. Saya tak nafikan mereka mengamalkan baca Al-Quran dan solat jemaah. Datang boleh pergi masjid apa sebagainya. Alhamdulillah. Mereka sanggup mengantar anak-anak ke kelas Al-Quran. Ada ibu bapa yang berkelahi di setengah tempat mengaji Quran kerana tempat pengajian itu tidak mampu menampung pelajar yang ramai. Macam sekarang ni COVID apa benda semua.
yalah dia kena ikut SOP kan. Tak begitu ramai yang menghadirkan diri di dalam kelas tersebut. Tetapi usaha sebagai ibu ayah kita untuk mendekatkan diri ataupun mendekatkan diri kita dengan Al-Quran ataupun dengan keluarga kita sendiri, insya-Allah. Dan juga kita cuba lihat wajah anak-anak kita sendiri, tuan-tuan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita melihat anak-anak kita yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, masya-Allah tabarakallah, pasti berbeza tuan-tuan. Nur Allah turun pada wajah mereka. Wajah mereka bercahaya, masya-Allah. Wajah mereka bercahaya, kecerdikan bertambah, kelebihan dalam bercakap, serta wajakan yang lebih matang berbanding orang yang tidak menampingi, mendekatkan diri dengan Al-Quran sendiri. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri, tuan-tuan, saya merayu di luar sana dan pada diri saya apa semua. Kita sendiri usahalah untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ambillah masa untuk 15 minit untuk satu ayat Allah. Untuk satu ayat. Ayat tadi berulang-ulang sehingga lebih kurang 40 kali. InsyaAllah ini Rasulullah ajar kita. InsyaAllah akan ingat ayat tu. InsyaAllah. InsyaAllah akan ingat. Jadi jadikan ia sebagai amalan, satu amalan kita, satu macam budaya kita. Satu amalan lagi ialah berpuasa. Biasakan kita berdisiplin diri, tuan-tuan. Berbiasakan kita berdisiplinkan diri untuk kita berpuasa, sama ada puasa wajib dan puasa sunat. Seperti puasa sunat hari putih, iaitu tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan hari setiap bulan Hijri. Puasa Isnin dan Khamis, puasa bulan Rejab, Syaban, Ramadan, dan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Alhamdulillah. Kita pun dah mendekati, tak silap saya ada lagi 64 hari begitu untuk kita temukan bulan indah, iaitu bulan Ramadan Al-Karim. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita siap sedialah untuk bulan tersebut. Maka daripada sekaranglah, ada yang menggantikan puasa, tolong gantikan puasa. Kita menambahkan ilmu-ilmu kita mendekati mendamping dengan Al-Quran dan juga mendekati dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita sekarang berada di hujung, di akhir zaman. Maka saya seru diri saya dan juga saya seru diri di luar sana, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Episod akan datang mengikut dengan saya, pasti ada ilmu yang saya sampaikan menurut satu ayat. Saya ingat lagi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa ala kulli muslim muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi muslim dan muslimah sejak lahir ke liang lahat. Gitu. Cantik ayat dia. Maka kita ambillah sebagai satu kita untuk kita meneruskan satu mawadah warahmah di dalam keluarga kita. Selalu mengajar, selalu mengingati pada keluarga seandai. InsyaAllah kita akan jumpa episod seterusnya. Saya Muhammad Rosyam ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun menguris hati yang di luar sana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.